العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين وخصوصا إلى روح جدنا الشيخ عبد الملك بن عبد الله والدنا الملك فكر إلى الله وأصوله وفرائهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم اتمم بالخير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Mencipta dengan namanya Al-Khaliq, dan dialah Allah Al-Barik Al-Musawwir yang memperbuat dan yang merubah bentukkan sekalian makhluk dia. Dialah Allah Al-Qadir yang mengatur, Al-Malik Raja yang memiliki sekalian alam ini. Dan dia Allah dengan apa jua setiap urusan dia, jika Allah kehendak maka Allah kata innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya Allah Ta'ala dalam setiap urusannya, bila Allah kehendaki Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Alhamdulillah, malam ni kita diizin Allah Ta'ala dihadirkan oleh Allah dapat sama-sama kita beribadah dan kita menyambung lagi pengajian kita pada kitab Kunci Perbendaharaan Makrifat ini. InsyaAllah kita masuk pada matan yang ke-134, membicarakan lagi berkaitan dengan Tauhidus Sifat. Yang sebelumnya kita telah sama-sama mengambil faham berkaitan dengan Tauhidul Asma' ataupun Tauhid Syuhud pada martabat Asma'. Malam ni kita membahaskan berkaitan Tauhid Syuhud pada martabat sifat. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Tanpa baginda nescaya kita buta daripada mengenal Allah Ta'ala, dan tanpa baginda nescaya kita tidak tahulah bagaimana untuk berubudiyah kepada Allah. Justru dengan baginda lah segala-galanya yang kita miliki hari ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Jika tidak dengan baginda, maka kita dipandang oleh Allah dengan pandangan kemurkaan dan pandangan kebencian daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka mari kita sama-sama selawat dulu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada Allah kerana Allah pilih kita jadi umat baginda. Dan kerana dengannya lah, dengan baginda lah, hari ini kita dapat berada saat ini di sini, insya-Allah. Kita sama-sama selawat dengan selawat tibil qulub atau selawat syifa. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita, Allah limpahkan nur dalam hati kita, buat kita dapat memahami ilmu Allah, buat dapat kita bermakrifah kepada Allah, buat untuk kita berubudiyah dengan ketaatan kita sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa 'afi
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال المؤلف الشيخنا ولدنا المالك فكر إلى الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kata muallif syekh kami penyusun kitab ini, semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya melimpahkan berkat dan asrar daripadanya kepada kita yang menuntut ilmu dan yang mengaji kitabnya ini, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yakni dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat 4. Kata muallif, perhatikan duhai insan akan 7 sifat ma'ani yang ada pada dirimu, yakni sifat melihat, mendengar, berkalam, ilmu, hidup, kudrah dan iradah. Adakah engkau pemilik sifat tersebut atau engkau hanya tempat dia menunjukkan sifatnya? Pada insan dipancarkan imej 7 sifatnya hingga terzahir padanya 7 sifat pada dirinya. Sifat melihatnya terpancar imej berbentuk 2 biji mata yang indah. Sifat mendengar terpancar imej berbentuk 2 telinga yang indah. Sifat kalam terpancar imej berbentuk mulut yang indah. Sifat hayat terpancar imej pada hidung. Sifat ilmu terpancar imej berbentuk akal. Sifat kehendak terpancar imej berbentuk hati. Sifat kudrat terpancar imej berbentuk tubuh yang ada gerak dan diam. Muslim muslimat dirahmati Allah Ta'ala, syukur kita pada Allah, dan marilah kita memperbanyak ingat kepada Allah. Dan syukur, ingat Allah Ta'ala rangkaikan dalam ayat Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu ingkar atau kufur, yakni terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini. Kita duduk dalam majlis ilmu ni suatu nikmat, suatu yang besar nikmatnya. Lebih lagi nikmatnya bila hati kita tu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat yang sebaik-baiknya apabila kita laksanakan ibadah itu, hati kita menjadi dekat dengan Allah, hati kita merasa teringat kepada Allah. So keadaan kita dalam majlis ilmu ni suatu yang Allah berikan limpah rahmat, maka naklah kita syukur dengan memperbanyakkan ingat Allah dalam hati kita. Sama-sama kita hidup dengan zikir hati, menyebut ismu zat, menyebut nama Allah, 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 sebanyak-banyaknya dalam hati kita, insya-Allah taala. Baik. Jadi tauhidus sifat, selepas memahami perkara yang berkaitan dengan tauhid yang sebelumnya disebut tauhidul asma. Dalam perbahasan tauhid syuhud ataupun tauhid zauq, perasaan dan pandangan, yang ia juga adalah ihsan.
Apa yang kita bicara ni ialah berkaitan dengan intipati ataupun isi bagi ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini apabila kamu beribadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya kamu memandang Allah, atau tidak sekurangnya kamu merasakan Allah memandang kamu. Merasa memandang disebut syuhudiyah. Merasa dipandang dipanggil muraqabah. Dua keadaan ini adalah ruh bagi ibadat. Jika ibadat kita tidak ada dua perkara ini, maka dikatakan ibadah kita adalah ibadah yang mati. Di sisi golongan ahli hakikat, dia panggil ini ibadat yang mati. Jasad dia bergerak tapi hati dia lalai. Perbuatan zahir dia nampak tetapi hati dia tidak kelihatan atau tidak merasai kebesaran Allah. Di peringkat bagaimana nak mendapatkan ini, mestilah melalui jalan tazkiyatun nafs, proses melalui pembersihan jiwa, melalui jalan amal salih, dengan bimbingan guru, dengan bimbingan para murabbi, bimbingan mursyid yang hak, melalui amal-amal salih. Proses pembersihan jiwa itu dengan istighfar, solawat dan zikir, dengan mujahadah, dengan riyadah, dengan sulukiyah, dengan dakwah, dengan amal ibadah yang memberikan kebaikan kepada umat, melakukan perkara yang boleh mengembirakan orang lain dan menyakitkan hati sendiri. Itu adalah proses mujahadah. Karena itulah juga dipanggil jalan sufi ataupun jalan tarik tasawuf, peringkat amali. Proses itu dia menjalani, maka hati tadi yang lalai dilimpahkan nur oleh Allah, hasil daripada ibadat dia tadi dengan nur yang dipanggil nurul qalbi, cahaya hati. Daripada cahaya hati itulah dia dapat daripada lupa kepada Allah, ingat kepada Allah. Hati yang mulanya rasa keras mula jadi lembut, mudah menitiskan air mata apabila menyebut nama Allah, mudah merasa rindu apabila ceritakan tentang Rasulullah, mudah tersentuh dan mengingatkan saat kembalinya di akhirat dan saat bagaimana nasibnya di hadapan Allah. Ini hati-hati yang sudah disinari dengan nur, dengan nurul qalbi. Dan disitulah daripada nafsu yang amarah diangkat. Allah mengangkat darjah nafsunya daripada amarah pada lawamah, pada mulhimah kepada mutmainnah. Inilah nafsu yang Allah Ta'ala gelarkan dan Allah Ta'ala isytiharkan, dia adalah hamba Allah. Dan nafsu ini nafsu orang yang boleh beroleh kemenangan, orang yang sudah beroleh dengan syurga yang dijanji oleh Allah. Maka dalam hal ini juga mereka melalui beberapa pandangan tauhid, melihat kebesaran Allah pada perbuatan Allah, melihat kebesaran Allah yang bersifat segalanya asma Allah, yang melihat kebesaran Allah pada rupa segalanya sifat Allah, melihat kebesaran Allah pada rupa segala yang maujud adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat segala daripada perbuatan asma dan sifat wujud itu adalah milik Allah semata-mata, sehingga dia menafikan segala hak dan milik atas diri dia. Segalanya hak milik Allah. Mereka ini telah mencapai hakikat dan ma'rifah la ilaha illallah. Maka itu secara kasarnya kita sebut balik. Maka malam ini kita masuk tentang perbahasan tauhidus sifat. Mereka yang Allah Ta'ala pantulkan nur dalam qalbu dia, sehingga dia dapat memandang segala perbuatan sifat, perbuatan dan asma' tadi adalah kenyataan sifat. Seperti seorang berbuat sesuatu untuk dia menunjukkan sifat dia. Seorang yang gagah, kita tidak akan dapat mengetahui dia itu gagah ataupun dia itu kuat, mereka setelah melihat perbuatan dia. Contoh kita kata badan, badan kuat ke lemah badan? Kuat, boleh angkat batu, angkat perahu, ikut perahu seorang je badan. Orang panggil kuat lah. Sebab orang panggil dia kuat, badan kuat, sebab perbuatan dia tu menzahirkan dia kuat. Kalau dia duduk saja, orang panggil duduk dia badan, tak panggil dia badan, tak panggil dia kuat. Bahkan kau tak tahu dia kuat ke lemah. Maka perbuatan untuk menunjukkan sifat.
Dan di situ serta dengan asma' namanya. Perbuatan dia mengangkat batu, perbuatan dia mengangkat balok yang besar, namanya kuat. Nama tu kuat. Tidak panggil nama tu lawa. Oh, lawa dia. Baru akak perahu seorang je. Oh, tak panggil lawa itu. Oh, panggil kuat. Biar dia nama khah dia. Nah. Maka perbuatan akak batu, akak perahu yang besar, namanya kuat. Kuat itulah nama bagi sifat. Nah, sifat yang ada pada diri dia itu dizahir pada perbuatan dan dipanggil dengan namanya kuat. Asma. Right? Allah Ta'ala memiliki sifat yang qadim, yang qaim bi zatillah. Sifat yang qadim, yang sedia, yang berdiri pada zatnya. Yang berdiri pada zatnya maksud sifat yang bukan menumpang pada zatnya, tetapi sifat yang qaim, yang memang ada pada zatnya. Dan sifat itu sifat yang laisa kamisli syai'un, sifat yang tidak serupa dengan makhluknya, dan sifat yang la tudrikul absar, yang tak dapat dicapai dan dilihat oleh makhluk ni. Sifat dia. Maka bagaimana dia nak menunjukkan kepada makhluk dia bahawa dia ada sifat tu, tapi sifat tu tak boleh dilihat? Maka dia menciptakan, dia mengadakan, dia memperbuat. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Maka dia mengadakan, mencipta, memperbuat, dan dia mereka bentukkan seluruh alam ni sebagai suatu penceritaan. Nak beritahu kepada sekalian hamba aku bahawa aku ini memiliki sifat kudrat. Aku kuat, aku gagah, aku qahar. Aku ini memiliki sifat jalal. Allah nak beritahu gitu. Maka dia buat alam, dia buat air laut, dia buat angin. Dia bukan nak royak dia boleh buat angin dan air laut, tapi nak royak angin dan air laut boleh memusnahkan kamu. Dia adakan tsunami, dia adakan ribut putih, dia jadikan puting beliung. Dia nak royak dia jalan, dia qahar. Dia bukan sekadar kudrat, mampu berkuasa mengadakan, bahkan memusnahkan apa juga yang dia nak musnahkan dengan kejadian apa yang dia kandung. Maka di situlah dia menzahirkan nama-namanya dan perbuatannya. Maka hamba yang memiliki nuru qalbi, yang memiliki cahaya hati, maka dapatlah memandang sifat itu. Hamba yang tidak memiliki nuru qalbi, ada cahaya hati, dia tak dapat memandang kuasa Allah, dia tak dapat memandang hebat Allah. Tetapi tetap dia memandang makhluk juga. Tetap dia pandang makhluk, dia pandang orang, ataupun dia pandang yang selain daripada Allah. Maka orang yang tak dapat memandang sesuatu di sebalik itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah, maka dia adalah buta hatinya. Ini dikata para ahli. Kamu berdiri solat, tapi kamu tidak melihat dia yang mendirikan kamu, maka kamu buta di dalam sembahyang. Ini kata ahli. Nah, kata mereka lah, bukan kata saya. Saya menyampaikan, memanjangkan. Nah, Pak ujung kata pun kadang-kadang buta juga. Nah, sembahyang pun buta juga lah. Meroyak orang buta pun buta juga. Orang buta dia dalam rukat dia kata, "Mana mu langgar batu mu buta?" Dah dia buta kok. Gitulah perumpamaan saya. Cuma kabur perkataan guru kita. Baik. Kita baca pada matan ini pada muka surat 56 ni. Maka kata Syekh, perhatikan duhai insan. 7 sifat ma'ani yang ada pada dirimu, yakni sifat melihat, mendengar, berkalam, ilmu, hidup, hayat ni, kudrat dan iradah. Kenyataan 7 sifat ni ada. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 ada. Kenyataan, bukan sifat ma'ani Allah duduk dengan kita. Kalau sifat ma'ani Allah duduk dengan kita, jadi ittihad ataupun hulul dipanggil. Ittihad iaitu menyatu, hulu ni mengambil tempat. Nah, ni salah, ni sesat fahaman gitu. Sifat Tuhan qaim bizatillah. Sifat Tuhan tak menyatu dengan sifat makhluk. Nah, sebab tu orang yang mengaji ilmu hakikat, dia akan jumpa satu istilah yang disebut oleh orang ahli haribillah. Dia kata tanazzul. Tanazzul ni maknanya turun. Taraqi
maknanya naik. Tanazzul Allah, turunnya sifat Allah, yakni tajalli, tidak menjadikan dia makhluk. Turun tajalli sifat Allah kepada makhluk, tidak menjadikan dia makhluk. Taraqi makhluk, taraqi rohani makhluk, terangkat martabat rohani makhluk satu persatu ke atas, tidak menjadikan dia qadim, tidak jadikan dia Tuhan. Faham boleh? Ini asah dasar dia. Ini kalau kita duduk dalam jalan hakikat, dalam jalan zikir, duduk dalam jalan salib, duduk dalam jalan suluk, yang kita hilang diri dan kemabukan dengan ketuhanan terhebat, kita tak akan jadi Tuhan pah bila-bila pun. Naik langit pertama, kedua, ketiga pun tak jadi Tuhan. Rasulullah naik Sidratul Muntaha, turun tak mengaku jadi Tuhan. Mu baru duduk suluk 3 hari, 7 hari, 40 hari, tubik luar mengaku jadi Tuhan. Tu sesat barat, timur, selatan, utara habis. Bukan sesat barat aja. Timur pun sesat, selatan pun sesat, habis sesat. Itu ittihad khulu. Jadi Allah, kita pegangan ahli sunnah wal jemaah bahawa hamba kita makhluk adalah tempat penceritaan dia, penceritaan sifat dia. Sifat yang ada pada makhluk bukannya sifat Allah, tetapi sifat yang dipersifat oleh Allah. Sifat Allah qadim, qaim bizatihi. Sifat yang qadim, qaim pada zatnya. Dan sifat ada yang kita, sifat yang dipersifatkan kepada makhluk dia. Maka boleh kita kata pada adab gerak-gerak kita. Siapa gerak mari tu? Dia si pulang gerak mari. Siapa mari tu? Kita tanya. Orang buka oh mamak tu mari. Cakap atas adab itu harus. Dia mari dengan kaki tangan. Mari dengan dia jalan kaki. Kaki dia kaki orang, kaki dia cakap atas adab harus, sebab situ ada hukum adab, hukum syarah, hukum akad. Tapi cakap di atas hukum tauhid, maksudnya syuhud dalam hukum tauhid, dia bergerak dengan kudrat Allah yang diperkudratkan oleh Allah kepada dia. Sebab Allah Ta'ala boleh tarik, Allah Ta'ala boleh beri bila-bila masa yang Allah Ta'ala nak beri, dan Allah boleh tarik bila masa-masa Allah nak tarik. Jadi gitulah sehat kita, segar kita. Malam ni segar kita. Kalau segar, esok tanya mana? Esok punya kata masuk hospital. Doktor sehat hak dia. Mana hak dia? Hak Allah. Kalau sehat hak kita belaka, hospital tutup hospital. Kalau sehat hak kita, sebab kita tak akan memilih sakit setelah sehat. Maknanya bukan hak kita. Jadi dia kata, Syekh kata, setelah mu tengok belaka pada dirimu ni, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu kenapa kamu tak tengok? Tengok penuh gerak dengan dia yang dia bergerak, gerak dengan kudrat yang dipergerakkan oleh dia. Kudrat yang ada dengan kita ni kudrat, batas kudrat makhluk, tetapi diperkudrat oleh Allah, milik Allah. Kudrat yang ada dengan kita ni, gerak kita ni, kuasa kemampuan bergerak ni, hak milik Allah, bukan hak milik kita. Tapi kadar ni, kadar yang ada pada makhluk, yang dipergerakkan oleh Allah. Dah gerak Allah, kuasa Allah serupa kita tak? Tidak. Laisa kamisli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kudrat kita tak sama kudrat Allah. Melihat kita tak sama melihat Allah. Dan melihat kita ni, adakah ini melihat Allah? Bukan melihat Allah, tapi melihat yang diperlihat oleh Allah. Melihat ini milik Allah. Jangan kata melihat ni melihat Allah lah ni. Meletak sifat Tuhan duduk pada mu dah. Kamu tepek sifat melihat Tuhan pada dirimu. Lemah lalu Tuhan mari ambil tepat dengan mu selalu. Sedangkan sifat dia, sifat yang istighna, dia terkaya dari sekalian yang lain, dia tak berhajat, dia qiyamu bi nafsi. Macam mana mu letak sifat Tuhan tu mari berhajat kepada tubuh badanmu pula? Tak. Sedang mu yang berhajat pada dia. Mu yang berhajat nak melihat, dan dia perlihat padamu dengan penglihatan yang dipantulkan kepada diri kamu dalam bentuk anggota kamu yang berupanya untuk melihat, yakni mata. Ada tak? Boleh tak Allah Ta'ala buat melihat dengan tak ada putih mata? Boleh. Tak mustahil bagi Allah.
Orang buta boleh tengok terang pada kita. Orang buta boleh baca Quran terang pada kita. Kita buat selek nak pukul ayat pun dok reti. Boleh. Jangan membatah kuasa Allah. Tapi itu dia panggil khawariqu adah, benda yang mencari adat kebiasaan. Jarang kita jumpa orang buta boleh baca Quran lacor, tengok Quran. Nah, kalau jumpa sungguh wali Allah. Gitu ya boleh kata tak. Dia buta. Baca Quran lacor dia kita ni. Buka Quran baca. Apa rupanya ni ngapa sama ni. Tengok ke dia. Ni nampak sungguh. Tahu. Tengah kali dibaca Yasin, orang panjang Yasin biasa kita pun belek pula surah lain. Buka Ar-Rahman tengok dibaca. Bunyi Yasin kau. Maknanya dia ngapa sebelum ni tau. Setok kau kita kejap tau. Buta boleh ngaji, buka Quran tengok. Punya hak dia ngapa. Ngapa boleh? Dia diperdengarkan masuk dalam akal dia, dalam hati dia. Maka Syekh kata, adakah kau pemilik sifat tersebut? Ni orang kita nak cetik hati kita ni. Tanya molek hati kita. Hok mung ke? Nama benda kita. Mamak tanya mamak. Mamak, hok mung ke? Doloh tanya, doloh hok mung ke? Kero tanya kero. Hok mung ke kero? Tanya kita. Tanya diri kita sendiri. Duk tanya orang hok mung. Tanya hok kita. Dok, dia akan jawab, dok, ni hak Tuhan. Hakmu ya Allah. Sebab apa? Sebab aku ni hanya tempatmu nak menunjukkan sifatmu. Sebab segala penciptaan dia di alam ini, dia nak menceritakan dia. Bukan dia nak cerita kita. Dia buat orang kaya, dia nak cerita dia yang maha kaya dan mengkayakan. Dia tunjuk orang ada kuasa, dia nak cerita bahawa dia yang memiliki kuasa dan dia boleh mengangkat orang tu ada kuasa dan dia boleh menjatuhkan orang yang ada kuasa. Dia nak royak dia. Kita tengok orang alim, dia nak royak. Allah nak beritahu bahawa dia al-alim, dialah yang maha berilmu, yang maha berilmu dan memperilmukan kepada orang alim. Tu tak ada benda dia. Dan saya tengok orang alim tu, dia sepak atu pong ke bawah situ, hilang habis ilmu dia. Dulu pergi Mesir 10 tahun, kitab alik 4 gobok. Lecah sikit, tumbuk kepala di latar di bucu tangga, turun di surah di Mongolia, bukan surah sini. Salah sebut surah SKJ, ada orang masih mulut. Ada ustaz lecah sungguh. Jatuh pun hilang ingatan. Habis. Ada benda. Ada bersorang itu. Cuma dia nak tunjuk sifat dia. Lalu sebab tu kata Syekh, pada matang yang seterusnya, pada insan dipancarkan imej 7 sifatnya hingga terzahir padanya 7 sifat pada dirinya. Sifat melihatnya, nya tu kita. Sifat melihatnya terpancar. Pada kita ni yang berbentuk imej 2 biji mata yang indah. Jadi biji mata dia nak ceritakan sifat melihat darinya, miliknya. Darinya, dengannya, untuknya. Sifat melihat yang ada sekarang ni, hamba duk kelih dema duk kelih hamba dari dia, dengan dia. Hamba tengok dema dengan dia, dema tengok hamba pun dengan dia. Untuk dia. Melihat mata ni untuk dia. Sebab tu kita ngaji kitab Nawati, kita belajar kenal anggota dulu. Antara anggota pertama kita belajar kenal apa? Mata. Butir mata ni Tuhan buat untuk apa? Pertama Tuhan buat untuk kenal dia, untuk mengenal dia, untuk makrifat dia, dan untuk melihat Al-Quran dia, untuk melihat segala ayat-ayatnya, untuk melihat kepada perkara yang boleh membawa kita kebaikan, untuk beribadat mata ni. Untuk dia belaka. Kalau kita guna selain daripada untuk tu, mana bukan untuk dia dah. Untuk lain dah. Untuk apa? Mungkin untuk nafsu, mungkin untuk makhluk, mungkin untuk dunia, mungkin untuk apa-apa yang selain itu. Hari kita akan ditanya, mata kita akan ditanya, telinga kita akan ditanya, mulut kita akan ditanya. Tepat kenyataan sifat ma'ani dia ni, tepat dia patuh 7 sifat ma'ani, semua akan ditanya. Hatimu akan ditanya, tanganmu akan ditanya, kakimu akan ditanya. Semua akan ditanya. Sebab situ tempat dia patuh sifat dia. Aku pinjam mata, suruh muak kelih aku, muak kelih dia lain. Dia tanya esok. Aku kaki tangan, suruh merokok sujud aku, muak gagah dia lain. Dia tanya esok.
Dan katanya lagi sifat mendengar terpancar imej berbentuk dua telinga yang indah. Sifat kalam terpancar imej berbentuk mulut yang indah. Sifat hayat dia terpancar imej pada hidung. Sifat ilmu terpancar imej berbentuk akal. Sifat kehendak terpancar imej berbentuk hati. Sifat kudrat terpancar imej berbentuk tubuh yang ada gerak dan diam. Suatu saat berjalan serta sifat. Satu saat tujuh sifat ma'ani ini berfungsi. Tujuh kenyataan sifat ma'ani Allah pada kita berfungsi serta. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Bagi orang yang sempurna, saat serta jalan. Sekarang, ketika mata melihat, telinga juga mendengar. Hati juga, yang ada iradah, berkandak untuk melihat. Tubuh kita yang bergerak diam dengan kudrat pun bergerak. Mata tu pun bergerak, melihat pun dengan kudrat. Mata tu pun nak melihat dengan iradah. Mata tu pun melihat jalan dengan ilmu. Serta atas satu sifat yang pergi belaka tujuh sifat. Afala ta'qilun, apakah kamu memikirkannya? Afala tubsirun, apakah kamu melihatnya? Itu Tuhan tanya kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ni tak akan tersentuh kalau kita tak memandang dia dengan pandangan cahaya hati, bukan pandangan akal semata-mata. Lalu kata Syekh, hakikatnya bahawa insan ini, kamu ni tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Bukan hak kita, melainkan hanya tepat menerima pantulan tujuh sifat ma'aninya saja. Kita ni ibarat white screen sahaja. White screen kita duduk tengok bola tu di white screen besar. Kurgang. Di white screen tu. Bukan bola duduk di white screen tu. White screen bola tu bukan milik bagi white screen. Orang duduk dalam yang kejorang pandang dalam tu bukan milik white screen. Milik screen putih tu tempat dia pantul je, tempat dia baca. Tempat dia baca. Tempat dipancarkan projektor tu cahaya situ. Nampak? Projektor situ putih tak ada. Jadi kita ni ibarat kiat. Tempat ibarat seperti skrin putih yang dipantulkan tujuh sifat tu saja. Kalau dia kat saja habis, tak ada apa. Tak ada gapo-gapo. Habis. Tak ada nilai selalu dah. Jadi serupa patung. Tengok mayatlah. Oh lawa dia dulu. Oh semak dia dulu. Oh kacok dia dulu. Ratu cantik dia dulu. Masih duduk buku gitu. Tak ada dah kan uji dia. Kalau dia lawa sekalipun, suami dia dok sipang dah dia. Dok sipang dalam rumah lama-lama. Habis lama 24 jam lebih dia tu sipang dengan ngosek. Tak ada orang nak sipang kita. Sang orang lawak sayang kita. Kalau abang tak ada lagi, sipang abang 3 hari dalam rumah. Tidak sipang kita 3 hari. Boleh bang musik buat abang 3 hari pun dalam peti dalam rumah 3 hari. Boleh ya. Lebih pada tu. Ada 3 hari abang nak sebulan dalam peti hospital boleh sipang. Sebulan boleh sipang. Peti beku. Nombor ada sipang itu. Dia akan betul kita tepat yang selayaknya untuk diri jasad kita. Mana skrin putih tu apa masa habis dia gulung ni akak. Dia tak ada tembeng sini pas sudah buat. Habis makan akak. Dah habis dah ni tempat dia patut. Habis sipang hukum tanam. Ada. Lepas tu penceritaan tadi ada. Penceritaan tu ada lagi. Ibarat ada ni di dalam projektor tu. Mana roh kita cerita diri kita, baik dan buruk amal kita sini ada pada roh kita. Hak tu yang akan tanya. Dia balik. Dia patuh pula dia tu. Patuh dalam alam kubur pula. Dalam kubur, skrin mana pula nak rakam? Skrin yang layak lah di alam barzah. Maknanya diri jasad yang layak di alam jalan. Begitu juga di alam akhirat. Jasad mana hak nak bakar di dalam akhirat? Di dalam neraka. Jasad hak layak lah di dalam tu. Jasad mana hak duduk di dalam syurga? Jasad yang layak lah. Nah jasad ni
Jasad ni hak di alam sini. Rupa begini lah. Sebab tu di syurga tak ada orang tua. Tak mahal ada orang tua. Nak beli kurang orang tua dah. Tak ada, kata sedih orang tua tu menangis. Nabi kata orang tua dah duduk dalam syurga. Orang janggut-janggut yang putih ada dalam syurga ada. Dan sebab apa? Wajah itu akan dimudakan kembali. Jasad orang tua di dunia dulu, dia jadi muda di syurga. Nampak warna ni orang tua ni dulu. Nak lagi, nak masuk ni no. Apabila Allah nak yang muda, tanya nak muda nak tua. Lain soalan pun ni, nak muda nak tua. Jangan salah, aku tanya lain, mungkin maksud lain. Mesti nak kepada sesuatu yang lebih baik. Kita nak lebih baik. Allah akan beri yang lebih baik, lebih baik. Hari itu cerita keadaan apa yang kita terima hari ini, pantulang tu. Maka hakikatnya kata Syekh bahawa insan ni tak milik sifat tersebut, melainkan tepat terima saja. Segala imej-imej yang berbentuk mata, telinga, mulut, hidung, akal, hati dan anggota tubuh tidak berfungsi jika tidak dipantulkan segala sifat-sifatnya pada imej-imej tersebut. Tak ada fungsi apa. Paling mudah cerita tengok TV lah. Tutup TV nampak skrin hitam tu rumah. Buka je switch, pegang remote, mati. Berebut channel pula. Ni nak tengok itu ni, tengok ini. Macam-macam bentuk rupa yang ada. Begitulah kita. Bila Allah pantul je sifat-sifat ni pada kita, maka berbagai-bagai rupa bentuklah manusia dengan perangannya. Mata yang soleh lagu ni, mata yang asi lagu ni, mata yang kufur lagu ni. Perbuatan tangan yang orang yang soleh lagu ni, perbuatan tangan orang-orang yang asi, orang-orang yang berdosa, orang yang fasik lagu ni, bermacam-macam rupa lah. Maka kata lagi, ia hanya sebuah patung yang dicipta dari setitis air mani yang hina, saripati tanah. Patung ni orang comel ni, rupanya kalau pergi zoom out balik, zoom in dalam balik, mesti titik mani je. Batu tengok benih wah pelang, wah pelang. Dalam benih, dalam butir pelang tu ada apa? Ada butir lagi dalam butir lagi ada apa? Akhirnya tak jumpa apa? Orang yang ma'rifah dia jumpa Tuhan dalam tu. Jumpa Tuhan dalam tu. Bahaya ayat gini. Tu malah nak mengajar gini kan. Inilah gini pula. Bahaya ustaz, jumpa Tuhan dalam butir pelang. Kan mu akan jumpa sifat al-hayat Tuhan, pantulan sifat al-hayat Tuhan yang menghidupkan dari sebutir biji buah pelang. Mu akan nampak di situ. Kalau kamu punya cahaya hati, pandangan untuk mengenal dia. Kalau tak punya cahaya tu, nampak butir pelang. Dan tanya lagi orang yang pandang jauh ke depan, tengok dia butir pelang. Apa dalam butir pelang? Nampak pokok dah dia. Nampak pokok dah. Pokok ni rendang esok ni. Dia pegang butir pelang. Pokok ni rendang ni nampak. Bahawa apa? Rahsia ilmu Allah dah ada dalam butir pelang tu. Dah cair tanang lagi. Aku kata rendang-rendang. Memang wali sungguh. Tanang suti naik rendang sungguh. Kata dah. Macam mana mu tahu? Aku dah tahu. Allah beritahu aku dengan ilmunya bahawa butir pelang ni rendang. Sebab aku kata dah tengok mari daripada pokok rendang tu. Buah ni manis ni. Macam mana mu kata buah ni manis? Ilmu dia. Dia mari daripada pokok manis tu. Maksudnya di dalam butir sebiji benih butir pelang ni ada ilmunya, ada al-hayatnya, ada kudrahnya, ada iradahnya yang dipantulkan. Tapi kita tak nampak dia tidak bersifat dalam satu sifat anggota-anggota seperti pada diri kita manusia yang cukup lekat. Dia punya susunan tu satu-satu boleh baca sifat Tuhan. Tengok sini akan sifat ilmu Allah. Tengok sini turun sikit 2 titik sifat melihat Allah. Wak turun tepi ni sikit sifat melihat, mendengar Allah. Wak turun sini sikit sifat kalam Allah. Wak turun bawah ke hati sifat iradah Allah. Tengok gerak tubuh dia, kaki tangan kita sifat kuda Allah. Kenapa?
sempurna. Itu dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bandingan dengan pegang putih pelang sutir tadi. Tak boleh nak baca kita. Moga dah kita pun dak mengaji kot tu. Tak boleh nak apa. Tapi pada diri insan tempat dia pantau paling sempurna dan tempat yang paling mudah untuk kita mengenali cerita-cerita dia. Maka sebab tu dia kata kita ni, kalau kita zoom in balik tengok kita ni hok jadi hari ni ada kaki tangan betul gini, rupanya lah dari setitik mani saja. Dengan ilmunya, dengan sifatnya, kenyataan 7 sifat ma'ani, maka daripada situ prosesnya dalam kandungan, bermula dari setitik mani, darah, tulang, belulang, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Daripada nutfah, kemudian tiupkan roh, kemudian bergerak dia, hidup dia, keluarkan dia. Nah, begitulah membesar dia sampai ke hari ni. Sampailah ada saat ni. Kita tengok suluh balik. Allah, rupanya aku dulu duduk dalam perut mak. Sebelum dalam perut mak, proses kejadian rupanya setitis mana saja. Ni kita. Namun diri patung ni lah yang belagak Tuhan. Macam tu. Kasar kat dia. Hak dia mari daripada setitik mani hak ini ni lah akhirnya dia rasa dia kembang. Dia belagak dia Tuhan. Dia rasa hak dia. Dia belagak Tuhan di alam ini. Sebab apa? Lantaran kejahilan. Kata Syekh, sebab dia jahil. Bila dia tahu, dia kenal diri dia, terduduk lalu. Masih dia tak kenal diri, Allah. Bila dia kenal, hak adanya dia ni adalah hak orang belaka, hak milik orang yang lain, yakni milik Allah. Maka dia nak sombong kepada Allah. Tak boleh sombonglah denganmu ya Allah, sebab ada ni denganmu belaka ya Allah. Moga ada dengan kita lah. Kalau kita pakar, kita buat gong ke saing kita. Buat gong ke saing kita, buat sombong ke saing kita. Dia buat mari besar, kita buat mari besar kita. Dia buat mari hok lagu mana, kita buat mari lagu mana. Menang tak mau kita dengan dia. Lalah akhirnya royak. Hok buat mari besar tu buat dia belaka. Hak aku belaka tu haji aku nak tehmu je, nak mari main kamu. Nak muak mari mata lagu ni, aku buat mata lagu ni. Nak muak mari yang kecil, aku mari yang besar. Muak mari lampu bulat, aku mari lampu petok. Contohnya. Aku nak royaknya hak muak mari tu hak aku belaka. Mula malu lah kita dia ke orang tu. Malu lalu kita ke orang tu, ke saing kita. Rupa hak mu. Aku belaka sponsor mu. Mu tak tahu kau belakang. Aku yang belaka. Masuk kaji betul gini, aku belaka. Allah Subhanahu taala hanya tersenyum melihat si miskin yang berlagak kaya, si patung berlagak pemilik segala sifat yang hebat. Orang senyum tengok kita. Ibarat kias majas, kata kamu bayang Tuhan senyum, kita senyum sini penuh ranah juga. Majas. Kalau orang sombong pang kita, hak kita beri pakar dia belaka ya Allah. Kita senyum dia dah. Lalu kata Syekh, duhai insan, hakikat dirimu ni fakir, yakni hanya cermin kosong yang tiada apa-apa melainkan tempat Allah mahu pantulkan sifat-sifatnya, agar sifatnya dikenali dan dipuji dengan sebaik-baik pujian. Itulah kita puji Allah Ta'ala dalam solat kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran mubarakan tayyiban fi. Terpuji Allah Ta'ala dalam solat. Jadi hidup ni untuk memuji Allah. Luar solat, pas solat, puji dia Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Puji lagi Allah. Dah cukup atas solat, jadikan pujian-pujian kepada Allah wirid kehidupan kita. Puji semua Allah. Syukur alhamdulillah dalam hati Allah, Allah tengok nikmat ni. Lalu kata Syekh, apabila pantulan sifat basarnya ditarik, sifat basar dia ni, sifat basar Allah, pantulan yang dipantul ni kita dapat melihat. Tapi hakikatnya kita ini segalanya dalam ta'alluq sifat kudrat Allah. Melihat kita pun sebenarnya dengan kudrat dia, dengan kuasa dia memperlihatkan kita. Lepas tu dia panggil kudrat tu sifat yang menjadi induk dulu. Kudrat iradah. Waktu be ilmu hayat sama basar kalam. Dalam lain bahasa, kudrat iradah ilmu hayat itu 5 sifat. Kudrat iradah ilmu hayat
Nah, kudrat, irada, ilmu, hayat. Samuk, basar, kalam. 4 sifat. Kudrat, irada, ilmu, hayat. Induk dia adalah sifat hayat. Kudrat berjalan melazimi dengan sifat irada. Irada di dalam sifat ilmu, ilmu di dalam sifat hayat. Jadi hayat dia pula di dalam keagungan wahdaniyah dia. 5 sifat. Situ termasuklah dipanggil sifat iftikar. 5 sifat tambah lagi 4 sifat ma'nawiyah yang melazimi tadi 4. Jadi 9 sifat iftikar. Induk dia sifat hayat. Jadi kita ada hari ni kalau Tuhan tarik sesifat je, habis hak lain ada hak lagi. Sesifat je dia tarik. Maksudnya satu pantulan sifat saja dia tarik. Itu sifat al-hayat. Hak lain habis ada. Tapi kalau dia tarik pantulan sifat-sifat lain, sifat al-hayat, pantulan sifat al-hayat ada lagi, kita masih hidup berfungsi. Lepas tu dia tarik kita slow-slow je. Allah ni lembutnya, tarik kita sikit-sikit. Dia tarik sifat kudrat, dia tarik sifat iradat, dia tarik sifat ilmu, dia tarik sifat sama, tak apa dengar, dia tarik sifat basar, tak berapa melihat. Bila tua dah, bila akhir hujung kita tengok orang terbujur duduk dalam nazak, banyak sifat-sifat yang Allah Ta'ala tarik. Paling utara kali sifat iradat Allah Ta'ala tarik. Maksudnya sifat kehendak kepada duniawi tu tak ada Allah tarik. Tak percaya orang tengah nazak cuma tanya dia, "Mu nak makan dia?" "Oh, sedap-sedap. Aku pergi beli lalu ini." Dia oyak dah dia nak makan. Habis-habis oyak dia nak air. Mu nak makan sup beluk tak? Aku tak sup beluk. Nak. Air dah. Aku kepanasan. Aku sudah kehausan. Kalau gangguh nak pergi mana? Nak pergi jalan, pergi main golf pergi. Main katok golf. Sah. Ada kayu dia katok mu pula satu. Aku dah lepek gini waktu mu ngaji, aku mau ajak pergi main golf pula. Ni. Kudrat Allah tarik sikit. Allah tarik. Siapa tak akhir Allah tarik sifat al-hayat. Apabila pantulan sifat basarnya ditarik, nescaya dirimu menjadi buta walaupun ada mata yang sempurna. Jika pantulan sifat samuknya ditarik, pantulan sifat samuk mendengar ditarik daripada kita, nescaya dirimu menjadi pekak walaupun ada telinga yang sempurna. Jika pantulan sifat ilmunya ditarik, maka dirimu kembali asal sifatmu jahil. Tahu masa kita kecil lah. Itu sifat kita. Ada benda dan ni kita PhD, profesor, kita benda. Cuba balik asal mula. Tak ada benda. Sifat asal kita. Tarik kita kami. Sifat asal kita tu, ilmu kita tu. Ilmu asal mana? Hak tu lah. Habis. Kuptak kita. Mak tinggal sekejap, habis yang lembang. Ya kami habis. La ilah. Kami boleh tahan ni, ambil suap puak. Padahal tu baby ni. Itu sifat asal dia. Maksudnya kalau Allah tarik sifat ilmu, dia hilang pertimbangan mana yang baik yang buruk. Habis halal haram dia gomok belaka. Kayak dia. Atau kita takut. Rasa kita ada ilmu, tetapi Allah tarik nur daripada ilmu sehingga kita buta untuk menilai yang mana baik buruk. Jadi buruk batu rasuah bagi dia baik. Sebab Allah tarik nur ilmu. Setengah tu lah. Lagi, jika pantulan sifat kalamnya ditarik, nescaya kembali diri kepada sifat asalmu bisu, walaupun engkau miliki mulut yang sempurna. Jika pantulan sifat iradatnya ditarik kembali padamu, nescaya dirimu menjadi tidak berkeinginan walaupun ada hati. Tak ada keinginan. Jika pantulan sifat kudratnya ditarik kembali, nescaya tiada berdaya dirimu walaupun untuk mengangkat satu jari sekalipun. Jadi sesungguhnya barang siapa yang benar-benar mengenal akan dirinya, nescaya nyatalah hak Allah atas dirinya. Sebab tu kalam Arif Billah sebut, dia kata apa? Tiliklah dirimu rata-rata, nescaya kenalah mu Tuhanmu yang nyata.
Tilik dirimu rata-rata, nescaya kenalah Tuhanmu yang nyata. Bukan Tuhan duduk dengan kita, tapi kenyataan sifat, pantulan sifat Tuhan tu ada pada kita. Cerita kebesaran Tuhan, cerita kesempurnaan Tuhan ada pada diri kita. Cerita tu. Cerita hebatnya seorang tukang ukir ada pada ukiran dia. Orang minat main barang-barang pusaka. Ulu kerih, ulu tanduk lah, ulu ni, ulu gading lah, ulu kayu muning, kayu nau. Tengok pula ukiran tiga lapis, ukiran dalam, ukiran tebuk, macam-macam ni. Ada saing seorang tu. Dia memang seorang kolektor. Ni tukang ni gini. Tidak cerita hau tu, dia cerita tukang. Kata mau tengok ulu cerita tukang. Lah. Sebab pada ulu ni ada cerita tukang. Tukang ni tukang diraja. Tukang ukir ni gini. Ni tukang sorok, tukang nama tak ada boleh lawan. Kat mana beza tukang ni? Dia pun cerita. Ada tanda-tanda pada ukiran dia tu yang menceritakan tuang tu. Itulah ilmu arif billah kata cerita Tuhan ada pada dirimu. Dia tak ada cerita Tuhan kita. Dia cerita kita belaka. Cerita kita belaka. Tukar kita. Tukar jadi Tuhan pula kita. Orang hidup main mana kita. Tilik dirimu rata-rata, nescaya kenallah Tuhan menyata. Nescaya nyatalah Allah atas dirinya, hingga jatuh tersungkur segala keakuan dan kesombongan dirinya. Bagaimana bisa dirinya memandang? Macam mana kita boleh memandang, mendengar, berkata-kata, berilmu, berkudrat, berirodat, hidup jika Allah tidak bersamanya pada dalam setiap detik dan setiap saat? Macam mana kita boleh berada sekarang ni kalau Tuhan tidak bersama dengan kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maksudnya kalau dia kekuasaannya tidak meliputi kita, ilmunya tidak meliputi kita, sifat iradahnya tidak meliputi kita, masa saat ini kita boleh berada di sini. Orang yang merasa jauh Tuhannya dengan dirinya, itu orang yang tidak punya pandangan mata hati. Tapi orang yang ada nur, orang yang Allah buka dirinya, dia merasa dia tidak berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini ayat dia Allah sebut. Dan dia tetap bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Yani dia bersamamu dalam keberadaanmu, pada setiap detik nafasmu, penglihatanmu, pendengaranmu, percakapanmu, ilmumu, iradahmu dan kudratmu. Sekarang ni dia ada. Kudrat kita duduk ni kita sekarang. Maka katanya ketahuilah dua insan, segala sifat-sifat tersebut tidak akan terpantul jika tidak digerakkan dari kuasa cintanya yang agung pada hambanya di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu hakikat sufi, orang yang mencapai makrifat, orang yang akhir sekali dia akan melihat kenyataan benar Tuhan itu sayang dia. Benar Tuhan itu maha pemurah lagi maha kasih kepada dia. Kerana itulah sering dia ungkap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dia merasa kasih sayang Tuhan benar-benar merayak menjala pada diri dia saat ini. Dalam setiap hembusan keluar nafas dia, maka di situ dia rasa kasih sayang Tuhan. Allah sayangnya Tuhan. Setiap gerak dia rasa Allah sayangnya Tuhan padaku. Setiap kali dia berdiri, dia solat, setiap kali dia rukuk, dia sujud, masakan dia terpisah daripada kasih sayang Tuhan. Setiap saat Tuhan bersamanya dengan kasih sayang. Tuhan tidak pernah menzaliminya, Tuhan tidak pernah membenci dia. Maka jiwa yang mati tidak dapat memahami perkara ini, apatah lagi memandang akan segala sifat-sifatnya yang amat nyata di atas dirinya. Dia terus tidur atau mati. Orang ni dia menzalimi diri dia. Dia biarkan hati dia mati, dia biarkan hati dia lalai, dia biarkan hati dia tidur. Dia tidak pernah mengejutkan hatinya dengan zikir. Dia tidak pernah cuba menghidupkan hatinya dengan syuhud dan muraqabah. Maka sehingga hatinya ini dia terus tidur dan mati, sehingga sentiasa menyaksikan segala hal tersebut adalah sifat diri dia. Dia rasa semua hak dia,
dia ibadat, dia dapat buat baik dengan diri dia. Dia boleh duduk begini dengan keadaan diri dia semata-mata, tanpa dia melihat wajah Allah di sebaliknya. Inilah mereka yang dikatakan orang yang mati walaupun dilihat hidup. Sesungguhnya kematian cahaya berpisah daripada hati lebih ditakuti daripada kematian nyawa berpisah daripada badan oleh para arif billah. Arif billah lebih takut cahaya berpisah daripada hatinya daripada berpisah ruh dengan jasadnya. Kerana apabila ruhnya kembali dalam keadaan ruh yang memiliki nur, hati yang disebut dengan qalbin salim, maka dia orang yang memiliki sejahtera di sisi Tuhan, dia selamat. Maka sebab itu kita jangan biarkan hati kita dalam keadaan tidur, terus tidur, lalai dan terus lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas dan ruang yang Allah ada berikan pada kita, maka kita bersihkan hati kita supaya benar kita dapat memandang dan menyaksikan segala keagungan, kebesaran dan kenyataan sifatnya pada diri kita dan alam. Wallahu wa rasuluhu alam. Situ yang dapat kita ambil dulu malam ni. Bagaimana menghabiskan tajuk yang berkaitan dengan syuhud pada sifat, memahami pandangan mata hati pada sifatnya. Dan insya-Allah pada kuliah kita yang terpang kita akan masuk perbahasan syuhuduz zat, pandangan mata hati yang melihat kepada sekalian kewujudan ini adalah tanda kewujudan zatnya, adalah tanda kepada keberadaan Allah yang Maha Esa. Wallahu wa rasuluhu alam. Qada itu dulu yang dapat saya sampaikan malam ini. Sekiranya Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengurniakan pahala pada malam ini, meniatkan hadiah kepada guru dan juga silsilah keturunan nenek moyang kita, 7, 8, 10 ke atas keturunan, daripada punca keturunan kita, biarlah mengalir belaka pahala yang ada malam ini kepada mereka. Alangkah bangganya orang tua yang meninggalkan zuriat-zuriat yang soleh, bukan anak yang soleh saja, zuriat. Alangkah bangganya Tok Ki, Tok Nyang ada cucu cicit yang meniatkan segala pahala untuk mereka. Jadi kita niatlah untuk Tok Nyang kita 7 keturunan malam ni. Niat biar pahala siapa belaka ke dia. Adapun kita, moga Allah ampun dosa kita, Allah bimbing kita, kerana Allah memberikan kita bimbingan yang benar dalam perjalanan hidup untuk menjadi hamba Allah ini. Wallahu warasuluhu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu warasuluhu alam. Astaghfirullahal azim.